Istilah makrifat adalah merupakan satu istilah yang masyhur penggunaannya dalam kalangan sebahagian kelompok aliran di alam Melayu, di mana ia pada asalnya datang daripada perkataan Arab makrifah yang membawa maksud pengetahuan. Jika dirujuk kepada kamus, akan boleh didapati bahawa antara definisi lain yang boleh diberikan bagi perkataan makrifah ini adalah gnosis, yang mana ia secara kontekstualnya membawa maksud pengetahuan ataupun ilmu yang berkenaan dengan hal-hal rahsia tentang kononnya hakikat sebenar diri serta hakikat kewujudan segala sesuatu di dunia ini. Perkataan gnosis berasal daripada bahasa Yunani, di mana daripada perkataan ini jugalah kemudiannya telah terbit istilah gnosis dan gnosticism, yang masing-masing daripadanya merujuk kepada pertama, golongan manusia yang mendakwa memiliki pengetahuan istimewa tentang kononnya hal-hal rahsia berkenaan diri serta segala-gala yang wujud. Kedua, ia merujuk kepada kumpulan berideologi keyakinan tersebut. Semenjak dari sekitar kurun kedua Masihi lagi, iaitu pada sekitar zaman awal perkembangan agama Kristian, telah terdapat sebahagian kelompok manusia yang telah berpegang dengan ideologi keyakinan yang seumpama ini. Mereka ini terdiri kebanyakan daripada golongan yang mendakwa bahawa diri mereka adalah pengikut Jesus Christ ataupun Kristian, dan umumnya dirujuk oleh para pengkaji sejarah sebagai golongan Gnostik Kristian atau Kristian Makrifat. Mereka terdiri daripada beberapa pecahan kelompok seumpama Sethian, Valentinians dan Basilidians. Golongan Gnostik Kristian ini secara umumnya percaya bahawa alam semesta yang berada di sekeliling mereka sebenarnya tidak dicipta oleh Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tetapi sebaliknya adalah merupakan ciptaan Tuhan rendah yang digelar sebagai demiurge yang merupakan hasil daripada emanasi cacat entiti Sophia. Entiti itu adalah salah satu emanasi Tuhan sebenar yang tinggal dalam kalangan Tuhan yang disebut sebagai Pleroma. Bagi memahami sepenuhnya keseluruhan hakikat ini, golongan Gnostik Kristian menekankan kepentingan untuk mempunyai makrifat ataupun gnosis tentang kononnya hakikat identiti sebenar diri, yang mana mereka percaya bahawa terdapat sebahagian kelompok daripada kalangan manusia yang hakikatnya adalah merupakan Tuhan kerana mempunyai serpihan diri Tuhan yang telah terperangkap di dalam jasad fizikal mereka. Golongan Valentians misalnya mempercayai bahawa terdapat 3 jenis kelompok manusia di dalam dunia ini. Pertama, manusia kebendaan yang semata-mata diperbuat daripada benda yang tidak mempunyai jiwa. Kedua, manusia biasa yang mempunyai jiwa. Ketiga, manusia istimewa yang memiliki ruh atau serpihan diri Tuhan di dalam diri mereka. Kepercayaan golongan Valentinians tentang wujudnya manusia istimewa yang memiliki ruh atau serpihan diri Tuhan di dalam diri mereka ini dipercayai diambil daripada tulisan Saint Paul sendiri, di mana menurut bab 2 surat pertama kepada gereja Korintus ada menyatakan, kerana siapakah antara manusia yang mengetahui tentang seorang manusia jika bukan roh manusia tersebut sendiri yang berada dalam dirinya? Demikian juga tentang Tuhan, tiada yang mengetahui melainkan roh Tuhan itu sendiri. Sekarang kita tidak menerima ruh dunia, tetapi sebaliknya roh yang datang daripada Tuhan supaya kita boleh memahami apa yang telah dikurniakan Tuhan kepada kita, yang mana kami juga berbicara bukan dengan menggunakan kata-kata yang diajarkan oleh kebijaksanaan manusia, tetapi sebaliknya yang diajarkan oleh roh bagi menerjemahkan perkara-perkara kerohanian kepada orang-orang yang mempunyai roh. 1 Korintus bab 2 ayat 11 hingga 13. Selain itu, kecenderungan untuk memandang hina kepada jasad fizikal yang umumnya terdapat pada kesemua kelompok Gnostik Kristian turut dilihat berasal daripada ajaran Saint Paul, yang mana Saint Paul ada menyatakan, apa yang hendak saya kemukakan sekarang ini saudara-saudara adalah tubuh yang mempunyai daging dan darah tidak akan mewarisi, yakni memasuki era kerajaan Tuhan, serta tidak pula yang bakal mereput akan mewarisi yang tidak akan luput. 1 Korintus bab 15 ayat 50. Justru dapat diperhatikan di sini bahawa Saint Paul telah menjadi sumber inspirasi kepada sebahagian daripada pendiri-pendiri utama kelompok Kristen Gnostik, yang walau bagaimanapun yang telah diklasifikasikan sebagai kelompok yang sesat oleh golongan Kristian arus perdana pada hari ini. Perkaitan antara Paul dengan Gnosticism, yakni aliran makrifat dalam kalangan kelompok Kristen awal, adalah sesuatu yang masyhur diperbincangkan dalam dunia akademik. James Dunn, seorang ilmuwan penjajah baharu daripada Durham University, United Kingdom, ada menyatakan, sesungguhnya tidak sedikit tempat di mana Paul menyetujui pandangan-pandangan yang menyarankan bahawa dirinya lebih tergolong kepada golongan Gnostik yang sesat berbanding dengan bapa-bapa gereja yang berpendirian benar.
Dalam buku Penuhanan Jesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya, ada dihuraikan tentang bagaimana Saint Paul yang dipercayai telah terpengaruh dengan fahaman batiniah Yahudi yang mengagungkan entiti Sofia. Dia telah menjadi antara perintis utama kepada proses penuhanan Jesus Christ, yang pada hakikatnya hanyalah merupakan seorang manusia biasa yang diberikan pangkat kedudukan sebagai seorang rasul oleh Tuhan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون.